Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Di bawah tajuk kecilnya Commonwealth. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di bawah tajuk Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, ada 5 semua pertubuhan yang akan dipelajari. Yang pertama Commonwealth, yang kedua PBB, yang ketiga NAM, yang keempat negara-negara selatan, dan yang kelima OIC. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pertubuhan Commonwealth. Baiklah, kita lihat. Untuk Commonwealth, ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang Commonwealth. Yang kedua, matlamat Commonwealth. Dan yang ketiga, sumbangan atau peranan Malaysia dalam Commonwealth. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, latar belakang Commonwealth. Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1931. Anggota atau ahlinya terdiri daripada negara bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka. Jadi Commonwealth ni ahlinya terdiri daripada siapa? Negara bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka. Jumlah ahlinya ada 54 buah negara maju dan sedang membangun. Ada berapa ahlinya? 54 buah negara. Sekretariat Commonwealth telah ditubuhkan pada tahun 1965. Commonwealth beribu pejabat di London. Pasal apa kena beribu pejabat di London? Sebab Commonwealth ni ditubuhkan oleh negara Britain. Jadi, ibu negara Britain adalah London. Jadi, Commonwealth ni beribu pejabat di mana? Di London. Okey, tengok. Ada 2 matlamat atau tujuan Commonwealth. Yang pertama, setia kawan di kalangan negara anggota. Yang kedua, kerjasama dalam segala bidang. Jadi, ada berapa matlamat? 2 matlamat. Setia kawan dengan kerjasama dalam segala bidang. Okey, last sekali, peranan atau tanggungjawab atau sumbangan Malaysia dalam Commonwealth ataupun manfaat atau faedah atau kepentingan atau kesan atau keistimewaan atau kelebihan atau kejayaan Malaysia dalam Commonwealth. Dua-dua perkara ni perkara yang berbeza tetapi jawapannya adalah sama sahaja. Tengok, jawapannya ada di bawah. Peranan Malaysia dalam Commonwealth. Yang pertama, peranan atau manfaat Malaysia dalam Commonwealth. Yang pertama, perdagangan. Dalam sektor perdagangan, ekspor ke negara Commonwealth dikenakan cukai yang rendah. Termasuk dalam Malaysia? Ya, termasuk. Semua negara-negara Commonwealth, kalau ahlinya ingin memperdagangkan barangan daripada negaranya ke negara Commonwealth yang lain, dikenakan cukai yang rendah. Termasuk barangan daripada negara Malaysia. Okey, sukan Commonwealth dianjurkan di Malaysia pada tahun 1998. Apa tujuan sukan? Untuk merapatkan lagi hubungan. Yang ketiga, pertahanan. Malaysia mendapat bantuan pertahanan menggunakan tentera. Iaitu yang pertama, menentang komunis. Dan yang kedua, menentang dasar konfrontasi oleh Indonesia. Jadi, berapa bantuan pertahanan? 2 bantuan pertahanan. Yang pertama, menentang komunis. Yang kedua, menentang dasar konfrontasi Indonesia. Yang keempat, Malaysia bersikap tegas dalam menentang dasar apartheid di Afrika. Ini kerana dasar apartheid ni menindas orang berkulit hitam dan menentang hak asasi manusia. Bila menindas orang, bermaksud dia telah menentang, dia telah menindas hak asasi manusia. Jadi dasar apartheid inilah yang ditentang oleh Malaysia. Pasal apa Malaysia menentang dasar apartheid? Sebab dia telah menindas hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Untuk mendapatkan kebebasan. Tetapi dasar apartheid ni buat apa? Menindas orang berkulit hitam. Okey, yang kelima, deklarasi Langkawi diwujudkan. Deklarasi Langkawi ini diwujudkan adalah berkaitan dengan perjanjian persetujuan untuk atasi masalah pencemaran. Jadi apa tujuan deklarasi Langkawi? Bertujuan mengatasi masalah pencemaran. Last sekali, rancangan Colombo diwujudkan. Rancangan Colombo ni berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, memberi beasiswa dalam pendidikan kepada pelajar-pelajar. Dan yang kedua, membangunkan pendidikan di negara-negara Commonwealth yang susah. Jadi ada berapa tujuan rancangan Colombo? 2 tujuan. Yang pertama, bagi beasiswa. Yang kedua, membangunkan pendidikan. Okey, tengok.
Apa formula untuk peranan ataupun manfaat Malaysia dalam Commonwealth? Formulanya, pakcik suka tahan taik dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Apa hobi pakcik? Hobi pakcik adalah suka tahan taik. Dari mana? Dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Okey, tengok penerangan formula. Pakcik merujuk pada perdagangan. Persamaan pada huruf P di depan. Pakcik, perdagangan. Suka merujuk pada sukan. Tahan merujuk pada pertahanan. Pertahanan berasal daripada perkataan tahan. Taik merujuk pada apartheid. Apartheid ada dua sebutan, apa dengan taik. Jadi cikgu ambil sebutan yang lah ya, iaitu taik. Dari merujuk pada deklarasi, persamaan pada huruf D di depan. Dari deklarasi. Langkawi merujuk pada Langkawi juga. Dan Kuala Lumpur merujuk pada Colombo. Kalau orang kampung tak panggil Kuala Lumpur, mereka panggil Colombo. Jadi Kuala Lumpur ni merujuk pada Colombo. Jadi apa formula untuk peranan atau sumbangan ataupun manfaat Malaysia dalam Commonwealth? Pakcik suka tahan taik dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Pakcik merujuk pada apa? Perdagangan, di mana ekspor ke negara-negara Commonwealth dikenakan cukai yang rendah. Suka tu apa? Sukan Commonwealth berjaya dianjurkan di Malaysia pada tahun 1998. Tahan merujuk pada pertahanan. Pertahanan ni guna apa? Menggunakan tentera. Berapa bantuan Malaysia dapat? 2 kali bantuan. Yang pertama menentang komunis, yang kedua menentang dasar konfrontasi. Taik merujuk pada dasar apartheid ditentang kerana mengancam hak asasi manusia, iaitu menindas orang berkulit hitam. Dari Langkawi merujuk pada deklarasi Langkawi, bertujuan mengatasi masalah pencemaran. Ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur merujuk pada Colombo, berkaitan dengan pendidikan, iaitu bagi beasiswa dengan pembangunan pendidikan. Jadi apa formula untuk peranan ataupun faedah Malaysia dalam Commonwealth? Pakcik suka tahan taik dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Baiklah, kita lihat analisis kekerapan bab 9 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Warna oranye tu SPM sebenarnya, warna kelabu tu adalah SPM ulangan. Kalau tengok dalam SPM sebenarnya, bab 9 ni adalah bab yang wajib ditanya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hafal bab 9 ni. Sebab bab 9 ni memang wajib ditanya di soalan nombor apa? Soalan esei nombor 11, iaitu soalan esei yang terakhir. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk di bawah bab 9, sebab confirm akan naik di soalan esei nombor 11. Begitu juga dalam SPM ulangan. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk bab 9 ini. Okey, analisis kekerapan tajuk pula yang kita belajar tadi. Daripada SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita pelajari tadi? Commonwealth. Setakat sehingga ke hari ini, Commonwealth baru 2 kali je ditanya. Iaitu dalam SPM 2011. SPM 2011 dia tanya semua pertubuhan antarabangsa yang Malaysia sertai, termasuk Commonwealth. Dan kemudiannya lompat kepada 2013. 2013 terus tanya tentang Commonwealth. Dan ini dah 2000 apa? 2020. Sangat lama. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Commonwealth. Berkemungkinan yang sangat besar Commonwealth akan ditanya pada tahun 2020 di soalan esei nombor 11. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Okey, baiklah kita lihat contoh soalan struktur untuk Commonwealth. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A ditanya, nyatakan matlamat Commonwealth. Apa kehendak soalan? Matlamat Commonwealth. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Bila ada nombor 1 Roman, 2 Roman, kena jawab terus. Tak perlu buat ayat. Okey. Jadi ada apa matlamat Commonwealth? Ada 2 matlamat. 1 Roman tulis setia kawan di kalangan negara anggota. Dan 2 Roman tulis terus kerjasama dalam segala bidang. Okey, tengok soalan B. Jelaskan faedah yang diperoleh Malaysia dalam Commonwealth. Apa kehendak soalan? Faedah yang diperoleh Malaysia dalam Commonwealth. Ada formula tak faedah diperoleh Malaysia dalam Commonwealth? Ada. Apa formulanya? Pakcik suka tahan taik dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembukanya. Faedah yang diperoleh Malaysia dalam Commonwealth ialah dalam bidang pakcik tu apa? Perdagangan. Iaitu ekspor ke negara Commonwealth dikenakan cukai yang rendah. Titik. Lepas titik penanda baca apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Dalam bidang sukan pula, sukan Commonwealth berjaya dianjurkan di Kuala Lumpur pada tahun 1998. Lepas kedua, ketiga. Pakcik suka tahan. Tahan tu apa? Pertahanan.
dalam pertahanan, iaitu mendapat bantuan tentera untuk menentang komunis dan menamatkan dasar konfrontasi Indonesia. Ada lagi tak? Ada lagi. Ingat balik formula. Pakcik suka tahan taik. Taik tu apa? Menentang dasar apartheid di Afrika kerana menindas orang berkulit hitam, iaitu menyekat hak asasi manusia. Kemudiannya, dari Langkawi merujuk pada deklarasi Langkawi diwujudkan bertujuan untuk mengatasi masalah pencemaran. Last sekali, Kuala Lumpur tu, rancangan Colombo diwujudkan untuk memberi beasiswa kepada pelajar dan membangunkan pendidikan. Okey, tengok soalan C. Pada pendapat anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin hubungan baik dengan negara luar? Apakah anda soalan? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab negara kita perlu terus menjalin hubungan baik dengan negara luar. Okey, jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab negara kita perlu terus menjalin hubungan baik dengan negara luar ialah dapat memajukan ekonomi negara. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dua hala. Lepas kedua, ketiga koma. Kedaulatan negara dapat dipelihara. Lepas ketiga, keempat. Dapat meminta bantuan pertahanan daripada ancaman luar. Ada lagi tak? Boleh tambah lagi tak? Boleh. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah lagi. Lepas keempat, kelima. Politik dalam negara dapat menjadi stabil. Keenam, keamanan di dalam negara dapat dikekalkan. Okey, akhirnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, jelaskan latar belakang Commonwealth. Apakah anda soalan latar belakang Commonwealth? Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Latar belakang Commonwealth ialah ditubuhkan pada tahun 1931. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu selalu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Anggota atau ahlinya terdiri daripada negara bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka. Lepas kedua, ketiga, jumlah ahlinya 54 buah negara maju dan sedang membangun. Lepas ketiga, keempat, Sekretariat Commonwealth telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan beribu pejabat di London. Pasal apa London? Sebab dia adalah negara Britain. Jadi ibu negara Britain adalah London. Jadi automatik Commonwealth ni ibu pejabatnya di mana? Di London. Okey, tengok soalan B. Terangkan sumbangan Malaysia dalam Commonwealth. Apa kehendak soalan? Sumbangan Malaysia dalam Commonwealth. Ada formula tak sumbangan Malaysia dalam Commonwealth? Ada. Apa formulanya? Pakcik suka tahan taik dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sumbangan Malaysia dalam Commonwealth ialah dalam bidang perdagangan, iaitu segala ekspor ke negara Commonwealth dikenakan cukai yang rendah termasuk Malaysia. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, pakcik suka tu sukan. Dalam bidang sukan pula, sukan Commonwealth berjaya dianjurkan di Kuala Lumpur pada tahun 1998 untuk dapat mengeratkan hubungan sesama negara anggota Commonwealth. Lepas kedua, ketiga. Ingat balik formula. Pakcik suka tahan. Tahan tu adalah pertahanan. Dalam bidang pertahanan, iaitu semua negara anggota bersedia memberi bantuan ketenteraan jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan sesama negara Commonwealth. Lepas ketiga, keempat, pakcik suka tahan taik. Taik tu dasar apartheid. Menentang dasar apartheid di Afrika yang melanggar hak asasi manusia. Dan lepas keempat, kelima, dari Langkawi merujuk pada deklarasi Langkawi. Berjaya menganjurkan deklarasi Langkawi untuk mengatasi masalah pencemaran di negara anggota. Ada lagi tak sumbangan Malaysia? Ada satu lagi. Satu lagi apa? Rancangan Colombo. Rancangan Colombo diwujudkan untuk memberi beasiswa kepada pelajar dan membangunkan bidang pendidikan kepada negara-negara anggota yang susah. Okey, last sekali tengok soalan C. Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk Malaysia terus menjalin hubungan dengan negara lain? Apakah anda soalan? Cara Malaysia terus menjalin hubungan dengan negara lain. Okey, jadi ambil balik pembuka kat soalan. Cara Malaysia terus menjalin hubungan dengan negara lain ialah dengan menghormati kedaulatan negara lain. Titik. Uraiannya, hal ini kerana Malaysia mengamalkan dasar tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Contohnya di negara yang dilanda peperangan seperti Syria. Kesannya politik negara menjadi stabil dan kedaulatan negara dapat dipelihara. Ya, bila tak campur tangan, kedaulatan negara masing-masing dapat dipelihara tak? Ya, dapat dipelihara. Okey, macam mana nak masuk isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi cara kedua. Ingat
Untuk soalan akibat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Isi, huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga mesti ada contohnya. Yang keempat, kesannya. Okey, macam mana nak start isi yang kedua? Guna number. Cara kedua ialah dengan membantu meningkatkan ekonomi melalui perjanjian perdagangan 2 hala. Huraiannya, hal ini agar dapat meningkatkan pasaran import dan ekspor dalam negara. Misalnya, Malaysia mengimport beras dari negara Thailand dan mengekspor getah dan biji timah ke negara Britain. Kesannya dapat menambah pendapatan negara masing-masing. Kemudian isi yang ketiga, iaitu cara ketiga ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Hal ini dengan mengadakan banyak lawatan ke negara luar seperti Afrika Selatan, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Kesannya, wujud semangat setiakawan dan kesepakatan antara negara dalam semua bidang. Untuk soalan akibat yang 8 markah ni, cukup sekadar 2 isi, 2 huraian, 2 contoh, 2 kesan. Dah jadi 8 markah. Di sini sengaja cikgu tambah lagi 1 isi agar pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Nanti senang nak jawab pada SPM. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Akhirnya cikgu ada satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020. Di mana cikgu nak memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 yang ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 yang ada 9 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Harga sebuah buku adalah RM1 sahaja. Jadi siapa yang nak dapatkan dua-dua buah buku, jumlahnya hanya RM2. Pandainya. Okey, siapa yang nak dapatkan buku poket formula ni? Dia sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana sehinggalah pada hari peperiksaan pun boleh digunakan lagi. Okey, bagi siapa yang nak memilikinya boleh WhatsApp atau mesej kepada Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.